Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini kita sekali lagi mendengar berita berkaitan dengan muafakat nasional nak dihidupkan semula. Setelah ada ugutan daripada kepimpinan UMNO untuk keluar kerajaan, mulailah ada persoalan, adakah UMNO akan bergabung bersama dengan PAS bersatu membentuk muafakat nasional. Ada yang kata ini bukan sahaja muafakat nasional, sekiranya PAS bersatu UMNO bergabung, tetapi ini adalah muafakat agung. Jadi adakah... Salam sejahtera. Sebentar kawan-kawan, tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, saya ingin perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, kencing manis, kolesterol, diabetes, darah tinggi, gout, gastrik, masalah melibatkan jantung, buah pinggang, masalah melibatkan perut, usus, penyakit kulit, penyakit penglihatan, dan apa saja masalah kesehatan yang Anda alami. Terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini halal, selamat, dan semula jadi. Produk ini untuk mendidik, meningkatkan, dan menyeimbangkan sistem imun badan Anda sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Saya amat rekomen Anda untuk mengambil terapi imun. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Jangan tangguh lagi kalau itu untuk kesehatan Anda. Gabungan baru ini, sekiranya UMNO PAS bersatu bergabung, adakah ini boleh menggugat kerajaan yang ada hari ini? Dan kita kira-kira kalau ada ahli Parlimen Barisan Nasional satu blok keluar daripada kerajaan, kalau saya tidak silap, masih lagi Anwar berdiri sebagai Perdana Menteri, masih lagi kerajaan tidak akan tumbang kerana masih ada kerusi yang cukup. Jadi tuan-tuan dan puan, menurut Anda sekiranya PAS bersatu dan UMNO bergabung, yang menurut kepimpinan Armada yang berkata gabungan ini akan bentuk muafakat agung. Gabungan bersatu, PAS dan UMNO bukan lagi muafakat nasional jika berjaya disatukan, tetapi akan membentuk muafakat agung. Nah, tuan-tuan dan puan, menurut Anda, adakah UMNO yang ada hari ini akan keluar kerajaan? Dan persoalan seterusnya pula, kalau UMNO keluar ataupun Barisan Nasional menarik sokongan berpaling tadah terhadap PMX, terhadap kerajaan yang ada hari ini, adakah GPS dan JRS juga akan mengikuti langkah tersebut? GPS ada, saya tidak ingat berapa kerusi, ada 20 lebih, saya tidak pasti. JRS pula ada 6 ahli parlimen kalau saya tidak silap. Jadi adakah sekiranya BN benar-benar menarik sokongan terhadap kerajaan yang ada hari ini? Adakah sekiranya Barisan Nasional UMNO menarik sokongan terhadap Anwar? GPS dan JRS juga akan mengikuti langkah ataupun jejak tersebut. Bagi saya untuk kestabilan, dan saya rasa GPS dan JRS tidak akan semudah begitu saja mau tarik sokongan Anwar Ibrahim. Kerana saya pasti blok Borneo ini masih mahu ada link dengan persekutuan berkaitan dengan kepentingan Perjanjian Malaysia MA 63. Jadi akhirnya semua ini kita nantikanlah apa yang akan berlaku. Apa pandangan Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, antara beberapa perkara yang panas sebelum ini berkaitan dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah yang ke-17. Ada calon yang kita lihat boleh menang, akhirnya kalah. Ada yang kita lihat calon ini tidak ada harapan boleh menang, tapi akhirnya menang. Jadi berlaku di beberapa bahagian lah, beberapa dun. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan kemenangan yang kita sudah dengar sebelum ini, antara nama-nama besar di dalam kepimpinan JRS
Antaranya Ketua Menteri Sabah Haji Jinor sendiri menang dengan majoriti yang cukup selesa, manakala kemenangan bagi beberapa kepimpinan JRS yang lain juga kita dapat lihat adalah kemenangan yang selesa. Tapi bagaimana pula dengan Masidi Manjun? Karena adakah Masidi Manjun berisiko untuk hilang kerusi? Adakah pilihan raya akan diadakan semula? Karena saya mendapat satu maklumat, saya lihat daripada Malaysia Kini, saya mendapat maklumat ataupun berita calon bebas mencabar kemenangan Masidi di mahkamah. Adakah ini bermakna Masidi Manjun ataupun JRS berisiko untuk hilang satu kerusi? Dan kenapa ada cabaran ini? Kenapa calon bebas ini mahu melawan kemenangan Masidi Manjun? Adakah terdapat salah laku? Seorang calon bebas kerusi DUN Karanaan pada PRN Sabah baru-baru ini memfailkan semakan kehakiman bagi mencabar kemenangan Setiausaha Agung JRS Masidi Manjun. Semakan kehakiman itu dibuat kerana didakwa berlaku salah laku pilihan raya serta ketidakaturan prosedur. Menurut dokumen mahkamah yang dilihat Malaysia Kini, permohonan bertarikh 26 Disember itu difailkan oleh Naomi alias Naomi Francis yang memohon Mahkamah Tinggi KK Kota Kinabalu membatalkan pengisytiharan SPR bahawa Masidi adalah pemenang serta mengarahkan satu pilihan raya baru diadakan. Perkara itu ditetapkan untuk sebutan pada 4 Februari 2026 di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Alexander Siu Hau Wai. SPR dan Masidi dinamakan sebagai responden dalam permohonan itu. Jadi inilah persoalannya, apa yang menyebabkan kemenangan ini dicabar. Dalam artikel ini berkata dokumen mahkamah menyatakan bahawa pilihan raya tersebut didakwa telah dicacatkan oleh amalan rasuah yang meluas berkaitan kempen dan proses pengundian, terutamanya pembelian undi atau rasuah, termasuk layanan kepada pengundi, serta perbuatan pengaruh tidak wajar. Permohonan semakan kehakiman itu turut mendakwa terdapat pemberian wang tunai kepada pengundi yang didakwa berjumlah 100 sehingga 200. Jadi berkaitan isu ini, apa komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, selepas keputusan mahkamah menolak Najib Razak berkaitan dengan tahanan rumah, disangkakan selepas ini ada lagi berita baik untuk Najib, untuk penyokong pengundi Najib. Tapi sekali lagi, tim Najib ataupun Najib sendiri terutamanya mendapat berita duka cita apabila keputusan terbaru kes 1MDB yang menyatakan Najib dihukum penjara 15 tahun, denda RM11.4 bilion. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada Najib Razak bagi setiap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan penjara 5 tahun bagi setiap 21 pertuduhan pengubahan wang haram bagi kes 1MDB. Ketika memaklumkan hukuman tersebut, Hakim Colin Lawrence Siqueira bagaimanapun memerintahkan agar tempoh penjara Najib dijalankan serentak. Bermakna Najib hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 15 tahun bagi kesemua 25 sabitan ke atasnya. Hukuman penjara tersebut hanya akan bermula selepas dia menghabiskan hukuman penjara untuk kes SRC International yang sedang dijalaninya. Siqueira juga memerintahkan Najib untuk membayar denda keseluruhan berjumlah RM11.4 bilion bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, dan jika gagal berbuat demikian, dia perlu menjalani hukuman penjara tambahan sehingga 40 tahun.
Hakim tidak mengenakan sebarang denda ke atas Najib atas 21 kesalahan pengubahan uang haram dengan menyatakan bahwa ia bukan mandatori. Namun bekas ahli parlimen Pekan itu diperintahkan membayar Rm2,08 bilion lagi jumlah yang boleh dituntut semula di bawah Section 55 dalam kurungan 2 Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLA TFE). Jika gagal membayar jumlah tersebut, Najib boleh dihukum penjara sehingga 30 bulan. Dengan keputusan itu, Najib hanya akan memulakan hukuman penjara 15 tahunnya selepas tamat tempo hukuman penjaranya sekarang pada 2028. Menurut pengumuman lembaga pengampunan sebelum ini, Najib dijadwalkan untuk menamatkan hukuman penjaranya bagi kes SRC pada 23 Agustus 2028. Terdahulu, Peguam Bela Utama Najib, Syafiq Abdullah, mengemukakan beberapa faktor untuk pertimbangan bahwa Mahkamah berhubung hukuman Najib, termasuk penyesalan bekas ahli parlimen Pekan itu, dan dia sentiasa bekerja sama dengan pihak berkuasa, serta tidak pernah campur tangan dalam sebarang siasatan berkaitan 1MDB. Saudara-saudara, berkaitan isu ini, pasti penyokong Najib mahu bukan saja Najib dibebaskan, tetapi mahu Najib diberikan pengampunan penuh dan juga Najib terus dibebaskan, bukan selepas menjalani hukuman penjara yang ada hari ini, tetapi bebas yang betul-betul bebas. Itu adalah harapan penyokong dan pengundi Najib. Jadi saya pasti doa-doa Anda semua penyokong Najib adalah untuk Najib diberikan pengampunan, diberikan kebebasan penuh. Tapi itu bukan satu perkara yang mudah. Karena apabila berkaitan dengan undang-undang, apabila berkaitan dengan keputusan-keputusan yang serius begini, perlu melalui medium yang benar-benar tepat dan sahih. Apapun, saya harap Najib akan terus sihat saja. Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini. Ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana, dan Nokta Sebuah Penantian, serta buku Mahathir, Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomend kepada Anda untuk baca sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar, perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya, dan bagaimana Anwar karirnya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomend kepada Anda untuk beli dan baca. Buku ini sangat best.